hadis-hadis yang bercanggah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerupakannya dengan makhluk seperti berjisim, berkaifiat dan sebagainya. Kecuali apa yang tersebut di dalam Al-Quran dan sabit di dalam hadis sahih. Setelah diisbatkan, ia sama ada ditafwidkan, yang diserahkan hakikat maknanya kepada Allah, atau ditakwilkan. Jika ada ruang-ruang dan alasan-alasan yang kokoh membolehkannya ditakwil, di samping diyakini bahawa Allah tidak menyerupai sesuatu apapun daripada makhluknya. Antara contoh yang sesuai dikemukakan untuk usul satu ini ialah riwayat berikut. Ini riwayat-riwayatnya. Jadi bukan kita kata tidak ada yang sahih. Dalam yang sahih itu, yang mana zahirnya menampakkan Allah itu menyerupai makhluk. Zahirnya. Sekali pandang, macam Allah itu berjisim. Sekali pandang, macam Allah itu ada persamaannya dari sudut-sudut tertentu dengan makhluk. Bahkan manusia. Bukan tidak ada. Ada. Itu kita kecualikan. Sekadar itu kita kecualikan. Kena terimalah. Cumanya, kaedah yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kaedah. Yang pertama, tafwid, serahkan kepada Allah SWT terus. Yang seumpama itu. Misalnya dia sebut Tuhan, ada tangan, ada mata, ada wajah, dan sebagainya. Ini serahkan kepada dia. Dia saja yang mengetahui tentangnya. Yang kedua, isbatkan, sabitkan, terima dulu bahawa ia mempunyai tangan. Misalnya, disebut tangan, terimalah tangan. Maknanya kita boleh terjemah tangan. Dalam bahasa mana-mana pun terjemah tangan. Tetapi tangan yang layak dengannya. Lepas itu baru serah. Serah kepada dia tentang hakikat maknanya. Dengan beriktikad bahawa ia tidak menyerupai makhluk. Tak sama dengan makhluk. Bukan berjisim seperti makhluk dan sebagainya seperti makhluk. Langsung tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah takwil. Mengikut kaedah takwil. Jadi takwil ni seperti disebut di sini, jika ada ruang-ruang dan alasan-alasan yang kokoh membolehkannya ditakwil. Kalau tak ada alasan, tak boleh. Kalau tak ada alasan, tak boleh. Misalnya yang boleh ditakwil, ia sesuai dengan Quran. Di satu tempat nampak macam serupa Allah itu dengan makhluk. Di tempat yang lain, maksudnya begini. Kita pakai seperti itulah. Atau ta'wil mengikut kaedah bahasa Arab. Tak keluar daripada kaedah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab memang digunakan begitu. Dan seumpamanya. Jadi jika ada ruang-ruang untuk ta'wil, boleh ditakwil. Bahkan perlu ditakwil. Misalnya kita kata, dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Dia bersama kamu, di mana saja kamu berada. Jadi bersama itu macam mana? Bersama itu macam mana? Bersama seperti kawan kita di sebelah kan? Bersama seperti nyawa kita dengan tubuh kita kan? Tak boleh dipisah atau macam mana? Jadi kalau Allah itu bersama kita, bersama kamu, kamu tu ramai kan? Di sana pun ada, di sini pun ada. Adakah Allah ni ada di mana-mana? Itu kena takwil padanya. Contoh pertama, Yunus bin Bukair meriwayatkan an Ibn Ishaq, an Abdurrahman ibn al-Harith, an Abdullah ibn Abi Salamah, an Ibn Umar, annahu ba'atha ila Ibn Abbas, yas'aluhu hal ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu, faba'atha ilayhi an na'am, ra'ahu ala kursiyyin min dhahabin, yahmiluhu arba'atun min al-malaikah, malakun fi surati rajul, wa malakun fi surati asad, wa malakun fi surati thawr, wa malakun fi surati nasr, fi rawdatin khadra, dunahu firashun min dhahab. Maksudnya sesungguhnya Ibnu Umar telah menghantar seseorang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya beliau begini, adakah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad, telah melihat Tuhannya? Ditanya. Ibnu Abbas menjawab, iya. Baginda telah melihatnya di atas kerusi. Yang ini sedang duduk di atas kerusi. Allah duduk di atas kerusi emas yang dipikul oleh 4 malaikat. Jadi Allah duduk di atas, macam saya duduk dah, tapi kerusi emas. Begitu. Yang pertama dalam rupa seorang lelaki yang memikul itu, malaikat yang memikul kerusi itu, pertamanya dalam rupa seorang lelaki. Yang kedua dalam rupa singa. Yang ketiga dalam rupa lembu, jantan. Dan yang keempat dalam rupa burung nasar. Di dalam sebuah bilik hijau, berhamparkan emas. Berhamparkan emas. Bilik itu hijau, di bawahnya berhamparkan emas. Jadi Allah duduk dalam bilik itu. Ini semua gambaran Allah menyerupai makhluk. Dan Allah berada di satu tempat, duduk di atas satu kerusi begitu, daripada emas. Melekatlah, kita kata pun bila duduk tu macam mana? Melekatlah pada kerusi itu. Apakah benda ni sahih? Tak ada yang sahih seumpamanya. Tak ada. Kalau yang ada dia sekadar begitulah, tangan, mata dan sebagainya gitulah. Macam ni tak ada. Kalau berjumpa, lain kali berjumpa dekat-dekat macam ni. Bukan tu. Allah tidak menyerupai makhluk. Gambaran tadi betul-betul menampakkan Allah menyerupai makhluk macam manusia ataupun sesuatu benda yang lain lah, yang terikat dengan satu tempat. Nampak begitu. Nabi SAW tengok Allah tu, dia boleh bayangkan macam mana kaifiatnya. Macam ni dia cerita. Dan benda yang dia sebut itu jelas. Makhluk, emas, kerusi, apa semua tu, hamparan daripada emas, kemudian dalam malaikat dalam rupa ini semua gambaran makhluk. Dan ini tidak benar. Komentar. Riwayat ini termasuk di dalam senarai Tafarrudat Ibnu Ishaq, iaitu riwayat yang hanya dikemukakan oleh Ibnu Ishaq sahaja. Jelas menyerupakan Allah dengan makhluk. Macam itulah yang dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk tu, macam itulah. Kalau ada Quran, ada hadis, walaupun nampak serupa, lain. Tu kena terima. Kena terima. Terima tu macam tadilah. Dengan serahkan hakikat, maknanya dia saja yang tahu, yang layak dengannya. Atau ditakwil. Padahal Allah telah berfirman tentang dirinya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Bermaksud tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi kalau macam tadi ada serupa lah. Kita boleh kata kalau macam duduk atas kerusi itu macam aku lah. Jadi kalau aku berjisim, dia pun berjisim. Itulah. Kalau aku ni banyak kekurangan, kelemahan, berubah, dia pun berubah. Sebab yang tengok tu di atas kerusi, sebelum tu dia di mana? Kalau kita bukan sentiasa di atas kerusi. Ada kalanya berjalan di tengah pekan. Ada kalanya tidur. Dia jauh lah tu, pergi jauh. Sebab itu tak boleh. Dia kena tutup terus. Ini tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bermaksud, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Yang selalu kita baca dalam surah Ikhlas itu, di ujungnya itu. Kalau macam tadi nampak banyak sangat tu serupa tu. Maka jelaslah palsunya riwayat-riwayat ini kerana bercanggah dengan keterangan Al-Quran. Riwayat-riwayat yang bercanggah dengan kenyataan dan pengalaman manusia. Kenyataannya tidak begitu. Hadis tiba-tiba kata begitu. Dikatakanlah hadis. Sebenarnya tidak hadis. Hadis yang sebenar tak akan begitu. Seperti terung adalah penawar segala penyakit. Bahkan bukan sekadar itu. Terung adalah mujarab. Menjadi untuk apa saja pun. Untuk apa saja pun kita niat. Macam air zam-zam. Itu sahih. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Itu boleh diterima. Tetapi al-badhinjan lima ukilalahu.
Ini boleh jadi penjual terung ni. Dia nak dia nak satu bentuk kempen juga ni. Kita bukan kata begitu saja, tidak. Ada di dalam kitab, dan ulama-ulama telah mengatakan ini min wad'iz zanadiqah, rekaan puak-puak zindik. Zindik ni dia mengaku dia Islam, dia kata dialah yang paling betulnya Islamnya, tapi sebenarnya dia tu bukan Islam pun, sebab akidahnya bukan akidah yang sesuai dengan dibawa oleh Nabi SAW. Bercanggah terus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kalau kita makan terung ni, setengah-setengah penyakit tu lagi teruk, lagi dahsyat. Akibatnya orang akan mengatakan tak boleh pakai hadis ni, tak boleh jadi panduan, bahaya pula, tidak praktikal. Itu akibat. Di antara contoh lagi, akdzabul kadhibin, as-suwar, orang yang paling pendusta ialah tukang emas. Mesti ke tukang emas ni pun bohong, paling bohong? Tengok, bercanggah dengan kenyataan. Kita boleh tengok sendiri, adakah mesti begitu? Tetapi tujuan orang-orang yang mereka yang mencipta hadis-hadis umpama ini, dia kira kalau tak dapat semua pun sikit sebanyak dia dapat untung lah. Mana orang akan nampak teruk sangat Nabi ni bercakap dengan perkara-perkara yang tak masuk akal. Tujuannya ialah untuk memburuk-burukkan Nabi SAW. Lagi tak masuk akal lagi, dia kata lau kana al-aruz rajulan lakana haliman, lau akalahu ahadun la ashba'ahu. Itu ada tambahan ni. Nasi ini, kalau ditakdirkan nasi ini manusia, orang, maka dia adalah seorang yang penyantun. Sesiapa makan dia akan kenyang. Tak payah cerita tu. Tak payah cerita. Tetapi ini pun dikatakan hadis, disebarkan sebagai hadis. Janji pahala besar kerana sesuatu amalan yang kecil dan remeh-temeh, seperti sembahyang raghaib, sembahyang nisfu Sya'ban dan sebagainya. Ada ni dilakukan dalam masyarakat kita ni, menjadi-jadi sangat perkara-perkara yang seumpama ini. Sedangkan tak ada satu pun yang sahih, tidak ada. Tak ada satu pun yang sahih. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kamu ingat kamu masuk syurga begitu saja, sedangkan kamu belum lagi mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang dahulu? Susahnya menghadapi dahsyatnya cabaran. Kamu nak dapat syurga mudah, sembahyang. Sekali ini sudah masuk syurga, dapatnya memanglah luar biasa lah, dapatnya luar biasa, dapat syurga yang paling istimewa, mudah saja. Tidak begitu. Kita boleh terima kalau sahih, mudah pun kita terima. Bukan kita tak terima kalau yang nampak remeh, subhanallah, alhamdulillah. Bukan kita tak terima itu kita akan dapat keistimewaan dalam syurga. Kalau yang sahih, terima. Yang tak sahih, tak boleh. Apalagi yang maudhu'. Contoh ni, semaya duha, man sallat duha kadha wa kadha raka'atan u'tiya thawaba 70 nabiyan. Sesiapa semaya duha sekian-sekian rakaat akan diberikan kepadanya pahala 70 orang Nabi. Cuba tengok. Cuba tengok bunyi lagu mana. Kita nak baca hadis Sahih Bukhari ni, lagu mana? Lain. Kalau kita biasa dengar tu, kita akan tahu ni bukan. Adakah pahala 70 orang Nabi? Pahala 70 orang Nabi tu 70 orang Nabi tu dari segi mana? Dari segi mana? Dari segi Nabi tu semaya duha. Mana serupa dengan dia? Tak ada dikata lagu tu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kalau pahala serupa Nabi tu sekalian semua sepanjang hidup dia, berdoa lah tu. Mana dengan kita semaya hak ni jadi serupa dengan Nabi yang berjuang, yang mati sebahagiannya. Berdoa. Itu tak boleh. Serupa juga siapa mandi pada hari Jumaat dengan niat dan takut yakni kepada Allah, niscaya Allah tuliskan untuknya dengan setiap bulu di tubuh satu cahaya pada hari kiamat.
Dengan setiap titik air mandiannya dia angkat satu darjat untuknya di dalam syurga daripada mutiara, yakut dan zabarjad. Ingat kalau zabarjad bunyi itu, kena bergerak sikit. Janji hukuman berat ataupun azab yang besar kerana kesalahan yang kecil tak berlaku. Nabi SAW tidak pernah menceritakan perkara sama para wali itu. Kerana perkara yang kecil, azabnya cukup dahsyat. Tak ada begitu. Siapa bercakap dengan kalam dunia, percakapan dunia dalam masjid, Allah SWT menghapuskan amalan dia selama 40 tahun. Berat. Kerana benda kecil je. Benda dunia ni setara mana benda dunia tu pula. Tak ada perincian pula. Setara mana benda dunia. Tak boleh kacak dah beli nasi lauk. Beli nasi lauk kita pagi ni. Nah, tak boleh. Kita duduk etikah dalam masjid, beli nasi lauk kita sebuku. Tak boleh. Masuk neraka, azab 40 tahun. Dia hapuskan dosa amalan sia-sia. Adakah patut lagu ni kau agama? Apa sebab dia buat benda lagu ni? Dia nak suruh orang tertawakan agama kita. Tapi orang kata agama lagu ni orang pakat suka kerah perut. Dengar agama lagu ni. Itu tujuan dia. 13 bercanggah dengan ayat Quran yang terang. Kalau hadis itu bercanggah dengan ayat Quran yang terang, kita baca Quran kita tahu dah. Benda ni tak ada. Canggah. Seperti hadis-hadis yang menyebutkan tentang tarikh kiamat akan berlaku. Yang ni umur dunia. Berapa kali dah tubik sebaran tu. Sejak zaman itu masa anak remaja sampai remaja lagi tubik dah. Kalau nak kira kiamat lama dah kiamat. Tak berlaku perkara ini. Dan Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani tadi tu bercanggah dengan Quran. Masuk dalam kaedah ni hari kiamat. Dia kata umur dunia adalah 7 hari daripada hari-hari akhirat. Allah telah berfirman, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Maknanya kita ni berada pada hari yang ke-7. Nabi kata dia tu pada hari yang ke-7 tu tak, maknanya sekat 7000 tahun. Sedangkan dia tu pada tahun yang ke-7 dah. Hari yang ke-7 dah. Maknanya ribu yang ke-7 lah. Mana begitu. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Mengarut belaka. Semua kalau kata hari kiamat ni sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian tahun, tak boleh pakai semua. Kalau ada lah saya barang kau gapo kau benda-benda lagu ni, royaklah mimpi kau gapo kau syekh mana apa. Mengarut belaka. Tak ada. Tak ada siapa dia tahu. La ya'lamuha illa hu. Tu adalah Qurannya. Tak ada siapa dia tahu kecuali dia. Allah saja yang tahu tentang kiamat ini. Alamat kiamat tu, dia royak alamat kiamat tu cerita lain. Tetapi kiamat tu dengan tepat. Yang pertama, riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan Nabi SAW dan mengaibkan baginda. Nabi SAW bermalam di rumah Ummu Hani pada malam Mi'raj. Dan Mi'raj dari rumah Ummu Hani. Isra' Mi'raj itu berlaku dari rumah Ummu Hani. Ini satu perkara yang tersebar. Padahal banyak percanggahannya. Ini cerita ni malangnya tersebar dengan meluas dalam masyarakat kita. Dan saya dapati buku mutala'ah, kalau orang belajar di peringkat SMU, dia ada cerita itu yang disebarkan, yang dirasmilah daripada Al-Azhar. Maknanya tersebar meluas. Itu yang saya nak ceritanya, tersebar dengan meluas. Dan perkara ini tidak tertapis, tersebar dengan begitu. Padahalnya bercanggah sama sekali. Dan ini mengaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana-mana hadis, dikatakan hadis ataupun riwayat yang menjejaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengaibkan baginda sallallahu alaihi wasallam, itu maudhu', karu. Mesti kita letak ke tepi terus. Jangan pakai. Tak kira mari daripada mana. Kalau tidak, bahaya kita. Yang pertama, sebabnya dalam Quran sendiri ia bercanggah. Ini cerita ni yang bercanggah dengan Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram. Isra itu berlaku bermula min. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, min bermula daripada Masjidil Haram, bukan bermula daripada rumah Ummu Hani. Cerita ni menyebutkan daripada rumah Ummu Hani. Untuk membenarkan cerita ini, macam-macam telah dibuat. Mereka katakan rumah Ummu Hani itu letaknya dalam Hatim, dalam Hijr. Kan kita di Kaabah tu kan ada separuh binaan itu. Kalau orang tawaf tak boleh tawaf ikut celah tu, ikut tengah tu, mesti di luar. Sebab itu sebahagian daripada Kaabah. Dikatakan rumah Ummu Hani tu ada di celah tu. Mana ada? Tak pernah ada rumah sesiapa pun di situ. Tapi kerana nak membenarkan, membetulkan cerita ini, mereka sampai kata begitu. Dahsyat. Selain daripada itu, dikatakan dalam cerita tu Nabi SAW bermalam di rumah Ummu Hani. Pada malam tu dia sembahyang Isyak dengan Ummu Hani. Lepas tu bila Nabi SAW Isra, Mi'raj dan balik, Nabi SAW nak pergi cerita, ringkas ceritanya, nak pergi cerita kepada orang-orang kafir Mekah, Ummu Hani pegang dia, pegang kain selimut dia, sehingga nampak perut Nabi SAW berlipat macam kain Kipti katanya. Padahal siapa Ummu Hani? Siapa Ummu Hani? Ummu Hani bukannya isteri Nabi SAW, bukannya mahram. Ummu Hani pada ketika itu isteri orang, musuh Nabi SAW, Hubairah namanya. Macam mana Nabi SAW pergi tidur bermalam di rumahnya? Adakah suami dia yang merupakan musuh besar Nabi SAW itu tidak ada? Kemana dia pergi? Apa pandangan orang masyarakat kalau kita berada di rumah isteri orang? Dan dalam cerita itu tak ada disebutkan Hubairah ada. Artinya Nabi dengan isteri orang di rumahnya. Ini aib. Orang boleh menuduh apa saja. Dan ini perkara ini tak mungkin berlaku. Sedangkan fardu sembahyang itu selepas itu. Macam mana dia sudah bersembahyang jemaah? Macam mana nak berjemaah sekali? Sedangkan dia kafir lagi. Dia kafir lagi. Dia baru Islam kemudian. Fatih Makkah tahun ke-8. Ini sebelum hijrah lagi berlaku. Ini benarnya. Itu dinilai dari sudut ilmu dirayah. Maka kita tak boleh pakai. Dari segi riwayat pun tak boleh juga. Cerita ini tak terpakai kalau dinilai dari sudut riwayat dan dirayah, kedua-dua sekali. Tidak ada sanadnya. Sanadnya tidak ada. Ini yang tak masuk akal juga. Iaitu Sayyidina Ali, dikatakan kenapa Sayyidina Ali itu kalau sahabat lain radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, antaranya ada yang mengatakan sebab dia ni tak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kita nak tanya, kalau tak pernah melihat kemaluannya, kan Nabi SAW anjurkan supaya kita ni bersihkan diri kita, termasuklah apa yang terdapat pada ari-ari, termasuk. Bagaimana dia akan menggunakan istihdad itu, menggunakan besi yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Terpisahlah maksudnya. Adakah dia dengan tengok ke atas gitu? Tak tengok kalau luka macam mana?
Tak masuk akal itu. Kalau sudah dibenarkan dan diperintahkan, dianjurkan supaya buat sesuatu, semestinya diperintahkan dibuat dengan baik, dengan selamat. Itu pula yang jadi sebab karramallahu wajah, Allah memuliakan wajahnya. Jadi wajahnya tak melihat kemaluannya. Ini semua untuk melebih-lebihkan Sayyidina Ali itu lebih sangat, sehingga benda yang tak patut pun dikaitkan dengannya. Padahal bukan kerana itu. Karramallahu wajhah sebenarnya bukan disebut oleh Syiah. Orang-orang kita ahli sunnah juga yang menyebarluaskan doa ini, karramallahu wajhah, apabila menyebut Sayyidina Ali. Sebabnya orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, terutamanya orang Khawarij, dia kata qabbahallahu wajhah, sawadallahu wajhah, semoga Allah menghodohkan mukanya, semoga Allah menghitamkan mukanya. Itu kata mereka. Syiah pula yang marah dengan Sayyidina Ali, ada juga yang marah dengan Sayyidina Ali. Ini kalau kita tak tahu Syiah, kita tak faham lah macam mana dia kata dia cinta kepada Sayyidina Ali, kemudian dia marah pula. Ini kalau kita tak faham, memang begitulah. Dan sekarang ini kita tidak nak cerita itu. Apa yang dikatakan, iaitu oleh Syiah, ya mudhillal mu'minin, ya musawwida wujuhal mu'minin. Itu kata Syiah. Kita ahli sunnah kata sebagai balasan, sebagai reaksi kepada kata-kata mereka itu, tidak, tetapi karramallahu wajhah. Itu sebabnya. Bukan kerana Sayyidina Ali ni satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala ke atau lain-lain. Sayyidina Abu Bakar pun tak pernah sembah berhala. Sayyidatina Aisyah daripada kecil lagi masuk Islam, mana nak sembah berhala. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Tapi tak ada pun sebut karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah dengan sebab tadi, sebagai reaksi kepada apa yang disebarkan oleh musuh-musuh Sayyidina Ali itu. Bukan kerana dia tidak melihat kemaluannya ataupun dia tidak pernah menyembah berhala, bukan. Terdapatnya bukti-bukti dari dalam atau dari luar sesuatu riwayat atau hadis yang menunjukkan kepalsuannya, seperti apa yang dapat anda lihat di dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi ini. Kemudian saya sebutkan riwayat itu. Riwayat itu tak perlu kita baca semualah, iaitu khilafah nubuwah selama 30 tahun. Kemudian Allah akan membawakan kerajaan. Diterjemahkan dengan makna, diterjemahkan sistem beraja oleh kebanyakan orang. Ataupun Allah akan memberikan kerajaan, dalam terjemahan kebanyakannya, sistem beraja itu kepada sesiapa yang dia mahu. Sa'id bin Jumhan berkata, Safinah berkata kepada perawi, yakni sahabat Nabi SAW, kamu kira zaman pemerintahan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Uthman 12 tahun, Ali sekian-sekian tahun, dia sebut. Sa'id kata, aku pun kata kepada Safinah, ini sahabat, sesungguhnya mereka ini mendakwa bahawa Ali tidak khalifah. Dia kata, kadzabat astahu. Ini bahasa dia guna pun kasar. Maksudnya Bani Zarqa, yakni Bani Marwan ini dusta. Itu dalam Sunan Abi Dawud. Kita tengok pula dalam Tirmizi, sama juga, perawi yang sama juga, dia sebut begitu juga. Cuma inna Bani Umayyah yaz'umun anna al-khilafah fihim. Qala, Safinah berkata, kadzabu Banu Zarqa bal hum mulukun min syarril muluk. Ada tambahan itu, bahkan mereka adalah raja-raja dari kalangan raja-raja yang paling jahat. Abu Isa berkata, wa fil bab an Ali an Umar wa Ali qala, Nabi SAW tidak ada menyebutkan ataupun menentukan berhubung dengan khilafah ini apa-apa. Ini tak apalah dalam Tirmizi. Hadis ini hasan katanya. Bukan seorang
meriwayatkan hadis ini daripada Sa'id bin Jumhan, dan kami walau bagaimanapun tidak mengetahuinya kecuali melalui hadis Sa'id bin Jumhan. Yang ini madar hadis ini, kalau dalam istilah hadisnya disebut madar hadis ini ialah Sa'id bin Jumhan. Cuba kita perhatikan ini. Ni hadis ini ada dalam Abu Daud dan Tirmizi. Dan Tirmizi katakan hasan. Sebab itulah ulama-ulama, kalau kita baca kitab-kitab syarah hadis, dia kata la taghtarru bitahsin Tirmizi. Jangan kamu terpedaya dengan Tirmizi mengatakan hasan sesuatu hadis itu. Kerana banyak yang dia kata hasan itu bukan hasan sebenarnya, tapi dhaif. Dari segi dirayah, kandungan hadis ini tidak tepat banyak perkara. Tak tepat. Yang pertama, dikaitkan dengan sistem khilafah itu dengan 30 tahun. Dari segi masanya begitu. Kalau 30 tahun itu maksudnya untuk menghantam Muawiyah dan Bani Umayyah, maka itu tidak tepat. Kerana sebahagian daripadanya 30 itu Sayyidina Hasan. Sebahagian daripada zaman pemerintahannya memang sebelum 30. Dan sebahagian lagi selepas 30. Jadi Sayyidina Hasan tu kita nak kata macam mana? Dialah yang mula-mula, sebab selepas 30 tahun dialah raja, dialah pengasas sistem beraja. Kalau kita nak kata sistem beraja itu satu perkara yang keji, maknanya Sayyidina Hasan mula-mula melakukannya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, hadis ini ia bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain disebutkan la yazalu hadzal din azizan ila 12 khalifah. Agama ini akan terus kuat, akan terus mulia hingga kepada 12 khalifah. 12. Kalau setakat Ali baru 4. Hingga tu apa makna? Hingga tu berterusan. Kalau tidak hingga. Kalau putus, hingga 12 khalifah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Bila hadis yang dhaif bercanggah dengan hadis yang sahih, tak boleh pakai. Hadis ini dipanggil hadis munkar dari segi riwayatnya, tak boleh pakai. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalaulah kita nak katakan semua ni dibuat untuk mengatakan Sayyidina Muawiyah itu bukan khalifah. Bukan khalifah. Dia raja. Seburuk-buruk raja. Kalau seburuk-buruk raja, Fir'aun raja. Itulah yang buruk. Kisra, Kaisar, raja. Maknanya kita letak dia tu di taraf ini semua. Sebab min syarril muluk. Padahal kalau betul begitu, bagaimana Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di pihak yang lain mengatakan suci, Syiah mengatakan suci Imam Maksum, dia boleh berbaiat kepada Muawiyah? Kenapa? Riwayat-riwayat yang menyatakan tentang akal semuanya dusta. Cerita tentang akal. Misalnya, ilmu adalah teman orang mukmin, akal pembimbingnya, amal penjaganya, kesanturan menterinya, sabar panglima, bala tenteranya, kesopanan ayahnya, dan kelembutan adalah saudaranya. Bunyi sedap gitu. Sedap tu tak ada pengaruh. Tak ada. Itu contoh tu. Sebab tu kita kata misalnya, contohnya. Pasal banyak lagi orang lain. Dia ada satu kitab suku dah pula cerita pasal hadis-hadis akal ni saja. Kitab suku dah pula. Bercanggah dengan akal yang sihat dan sejahtera. Akal yang sihat dan sejahtera. Misalnya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kuda. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memecut kuda itu. Lalu kuda itu berpeluh. Kemudian daripada peluh itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dirinya. Tengok. Dia tak masuk akal. Jadi yang kedua tu Tuhan yang mula-mula Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bahtera Nuh telah bertawaf 7 kali di Baitullah. Perahu Nabi Nuh tu tawaf. Ada ni dalam kitab lama ada ni.
Dan telah bersemayam 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Perahu tu semayam. Ni kan canggah dengan akal. Ni tak payah fikir sanak-sanak, tak payah tengok perahu ini. Dengar saja benda lagu tu kan, canggah dengan akal tak boleh. Sebab agama Islam ni dia agama yang paling logik. Tak ada dia royak benda tak masuk akal. Bercanggah dengan hukum akal. Tak ada. Hadis-hadis yang bermula dengan Ya Ali, banyak sangat yang seumpama ini. Ya Ali, tidak ada satu pun, satu saja yang sahih. Yang lain semua maudhu', paling tinggi dhaif. Yang sahih satu saja. Ingat itu, mudah. Satu saja. Ini ada kitab, ada kitab berasingan pula. Wasiat Ali. Semuanya mula wahai Ali, wahai Ali. Macam-macam ada. Banyak kitab yang seumpama ini. Ini semua tak sahih. Yang sahihnya ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa. Itu saja. Yang lain tak sahih. Hadis-hadis yang memuatkan celaan, penghinaan, kutukan atau doa keburukan daripada Nabi SAW terhadap mana-mana sahabatnya, seperti terhadap Sayyidina Muawiyah dan Abdul Rahman bin Auf di dalam hadis-hadis di bawah ini. Maksudnya kita ambil maksud lalu lah. Abu Barzah berkata, pernah kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba baginda SAW terdengar suara nyanyian. Teruslah Nabi SAW bersabda, pergilah lihat apa ini. Maka aku pun naik untuk melihat. Rupa-rupanya Muawiyah dan Ammar bin Al-As sedang menyanyi. Aku pun datang menceritakan kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, Ya Allah, junamkanlah mereka berdua ke dalam fitnah. Ya Allah, tolaklah dengan kuat mereka berdua ke dalam neraka. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Siapa pun sahabat mana, tak ada Nabi tidak jenis tu. Lagi, apabila kamu nampak Muawiyah di atas mimbarku, bunuhlah dia. Pasal dia bunuhnya? Duk bai'ah lagi ada ke dia? Nah. Semua bai'ah. Pakai Sayyidina Hasan, cucu dia pun bai'ah. Ni dia suruh bunuh. Tak boleh pakai. Lagi, setiap umat ada Fir'aun, dan Fir'aun umat ini ialah Muawiyah. Tak boleh pakai. Lagi, hadis berkenaan dengan Abdul Rahman bin Auf. Yang pertamanya, sesungguhnya Abdul Rahman bin Auf akan masuk syurga dengan merangkak ataupun mengingsut. Pasal dia kaya. Jadi kaya ni tak boleh dalam Islam. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, hai anak Auf, sesungguhnya engkau seorang kaya. Engkau tidak akan dapat masuk syurga melainkan dengan merangkak atau mengingsut. Oleh itu berilah berhutang kepada Tuhanmu supaya dia menguatkan kakimu. Kelebihan membelah burung merpati atau ayam dan sebagainya, tak ada satu. Misalnya, peliharalah merpati maqasis, yang hak suka berkokok tu, kerana ia melalaikan jin daripada mengganggu anak-anak kamu. Lepas pada itu, ayam jantan putih adalah kawanku, dan kawan kepada kawanku, dan juga musuh kepada musuhku. Ayam jantan putih adalah kawanku dan musuh kepada musuh Allah. Ia menjaga rumah tuannya dan 70 buah rumah yang lain. Kelemahan dan kejelekan dari segi lafaz dan maknanya, atau kedua-duanya, yang terdapat dalam satu hadis juga menunjukkan kedhaifan dan kepalsuannya. Seperti pada hadis-hadis berikut. 4 perkara tidak akan kenyang daripada 4 perkara. Yang pertama, bumi daripada hujan. Yang kedua, perempuan daripada lelaki.
Yang ketiga, mata daripada melihat. Dan keempat, orang alim daripada ilmu. Karut. Sesungguhnya Allah mempunyai satu malaikat daripada batu, dipanggil Umarah. Dia turun pada tiap-tiap hari dengan menaiki himar daripada batu. Dialah menentukan harga barang-barang, kemudian naik ke langit. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cintakan dunia adalah punca segala kesalahan ataupun dosa. Ini bukan hadis. Kata-kata hukamanya kalau ada. Ini kata-kata Nabi Isa. Hak ni kata-kata orang ni. Macam-macam lah. Bukan Nabi. Hadis-hadis yang menyebutkan Aisyah, isteri Nabi SAW, dengan Humaira, ya Humaira, kebanyakannya maudhu' atau dhaif, kecuali hadis berikut. Ini saja yang sahih. Yang lain, kalau tidak maudhu', paling tinggi dhaif. Iaitu hadis Nabi SAW kata kepada Aisyah apabila tengok orang-orang Habsyah bermain, itu, kamu tak puas lagi ke ya Humaira? Itu saja yang sahih. Yang lain tidak sahih. Kalau sebut Aisyah tu Nabi panggil sebagai Humaira, mek merah. Humaira tu maknanya mek merah. Maknanya dia putih merah lah, mek merah. Sahih ada. Hak sahih. Hak lain tak ada. Riwayat-riwayat yang menyatakan tentang kubur seseorang Nabi selain Nabi kita Muhammad SAW terletak di sesuatu tempat dengan pasti, seperti kubur Nabi Syuaib di Jordan dan lain-lain, adalah tidak sahih. Tersedar lah Nabi siapa pun, kubur Nabi ni duduk sini, tak ada sahih. Nabi kita saja. Nabi Ibrahim secara umum, tidak dengan tepat juga. Nabi Musa pun secara umum, ada juga dalam hadis yang sahih, secara umum, tepat, dengan pasti. Ni tepatnya. Tak ada. Nabi kita saja. Ini bagi kita ada hikmahnya. Isyarat kepada syariat Nabi-Nabi yang dahulu itu mansukh semuanya. Nabi kita saja yang ada syariat dia. Itu isyaratnya. Hak lain tak saya lah. Ada kubur Nabi Syuaib tu, semasa saya pergi ke Jordan dulu, dia mau bawa pergi juga situ. Bawa pergi, panjang kuburnya. Padahalnya hak tu pun cerita orang panjang-panjang, tinggi-tinggi sangat, itu pun tidak sahih juga. Lebih kurang je kita kemudian ni pun. Lebih kurang je. Tidaklah kata tinggi, pelik besar bukit ni. Tak ada lagu tu. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan mana-mana masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjidil Aqsa dan Masjid Quba adalah tidak sahih. Hak selain daripada hak ni, tersedar ayat masjid mana pun serupa ya. Serupa. Hak ni ada. Seperti hadis-hadis yang menyatakan Masjid Ibrahimi, Masjid Tur, Masjid Qiblatain dan lain-lain, tidak sahih. Hak sahihnya tadi. Tak payah tengok sana. Hadis-hadis tentang kelebihan inai ataupun larangan memakai inai hitam, semuanya dhaif atau maudhu', kecuali hadis yang menganjurkan supaya berkhidab dengan inai dan katam, dan hadis berikut. Hak ni sahih. Selain daripada itu dhaif ataupun maudhu'. Ni dua ni. Hak ni sahih. Iaitu Sayyidu Raihan Ahlil Jannah Al-Hinna, penghulu wangian atau wangian teristimewa ahli syurga ialah inai. Kalau inai syurga ni kan sebut ni serupa dengan dunia dari segi nama saja serupa, hakikatnya tidak serupa. Ni sahih. Lepas pada tu khidab dengan inai
Dan katam, hak campur dengan sejenis daun jugalah. Katam, hak tu tak apa, adalah hak sahih. Lepas tu ancaman pula ni, kalau orang yang pakai inai misalnya, akan ada satu golongan di akhir zaman, mereka akan memakai inai hitam seperti tombolok burung merpati. Mereka tidak akan mendapat bau syurga. Gitu mau nak ancaman. Ni pun mengarut semua ni. Tak boleh. Bahkan sunnah Nabi SAW, dia pakai inai. Dia pakai inai. Sahabat-sahabat dia pakai inai, rambut dia. Lelaki, perempuan boleh pakai. Nabi SAW ada uban sikit-sikit pun dia pakai. Sayyidina Abu Bakar, uban, semua dia suruh pakai. Lepas pada tu hitai jadi rambut Sayyidina Abu Bakar. Jelas. Riwayat-riwayat menyatakan Nabi Ilyas dan Khadir masih hidup, dan mereka berdua dikatakan bertemu pada setiap tahun di tempat-tempat tertentu. Demikian juga pertemuan Khadir dengan Jibril, Mikail dan Israfil pada setiap hari Arafah adalah maudhu'. Tak salah ya, kalau cerita ni maudhu', mudah ya. Hadis-hadis yang menyebutkan secara jelas tarikh atau tahun sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Misalnya apabila tiba tahun 135 Hijrah, syaitan-syaitan yang telah ditahan oleh Sulaiman bin Daud di beberapa pulau akan keluar. 9/10 daripada mereka akan pergi ke Iraq untuk bertengkar dengan orang-orang di sana. Dan 1/10 daripadanya akan berada di Syam. Sekian-sekian tahun royak dah. Faham apa maknanya? Syaitan dia perlu pergi situ saja kah? Lain? Tak boleh pergi kah? Kau lagu mana? Hadis-hadis yang memperihalkan keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi SAW dan sesudah kelahiran baginda, kebanyakannya adalah dusta. Apa mana? Banyaklah. Mak Nabi mengandung tak serah sebab mengandung. Tak ada sahih tu. Lepas tu bila beranak tu dia tengok tu, cerah nampak sampai kepada istana Kisra. Tak ada. Adalah cerita penglipur lara, cerita tu ada. Suruh bubuh nama Muhammad nanti beranak ni. Jibril, tak ada. Lepas tu apabila itu ni pakar azimat ni. Pakar azimat ni. Ada riwayat Ibnu Ishaq pakar azimat. Puak-puak azimat sedap benar lah, buat hujah. Nah. Hak ni panjang lebar. Maulana Sulaiman Nadwi Shibli Nu'mani dalam kitab Siratun Nabi jilid ketiga, dia bahas sosok. Apa tidak sahih? Apa maudhu'? Siapa dia perawi dia? Dalam jilid ketiga. Kita tidak sebut sini panjang sebab tu dia kena suku pula hak tu. Kalau nak bahas hak tu saja kan. Maknanya sebanyak mana yang tersebar dengan meluas di kalangan kita ni kan, benda yang tidak ada asasnya. Tak ada asas. Seperti cerita pondit. Tapi orang-orang yang sebar benda ni, kalau kita kata gitu, dia marah. Nak bela siapa? Kita nak bela Nabi ke nak bela siapa? Yang marah tu apa? Orang tu lah ya betul. Ni ulama-ulama ni bicara ni. Ulama-ulama tu siapa? Imam Ahmad, Imam hak besar-besar, hak maklum tu lah. Dia betul. Duduk kata benda ni tak betul. Lepas tu kita ambil mana? Tak tahu. Ni misalnya contohnya. Makcik Wahab bin Zam'ah berkata, kami sering mendengar Aminah bercerita bahawa aku tidak berasa berat mengandungkannya seperti dirasai perempuan-perempuan lain. Cuma aku berasa pelik kerana haidku tidak datang. Kadang-kadang dia berkata, ada seseorang datang ketika aku di antara tidur dan jaga. Lalu dia berkata, adakah engkau sedar engkau sedang hamil? Aku semacam berkata, aku tidak tahu. Maka orang itu pun berkata, sesungguhnya engkau telah mengandung penghulu umat ini dan nabinya. Peristiwa itu berlaku pada hari Isnin. Orang itu meninggalkan aku sehinggalah hampir masa bersalinku. Dia datang kembali dan dia berkata, ucapkanlah u'idhuhu bil wahid. Supaya datang tu juga. Daripada Az-Zuhri katanya, sesungguhnya aku telah mengandungkannya tetapi tidak berasa apa. Hak ni dan hak lain lagi banyak lagi lah. Tak ada. Tak ada sahih. Bagaimana dengan kitab berjanji yang tidak baca? Berjanji itu tak ada asal langsung tu. Misalnya apa ni? Mirqatus Su'ud itu.
Madarijus Su'ud itu. Waktu tu banyak lah. Nur Muhammad gapo tu. Dah lah tu. Mula-mula start lagi hak berjanji tu sebut Nur Muhammad selalu. Hak tu mengarut dah, bukan main dah. Sesuatu peristiwa yang sepatutnya diriwayatkan oleh sekian ramai orang. Sekian ramai orang. Tetapi hanya diriwayatkan oleh seorang sahaja. Seperti matahari dinaikkan semula untuk Ali. Ni banyak ni sebab Syiah lah banyak reka hadis ni. Sebenarnya ratusan ribu hadis mereka reka. Setelah terbenam, hanya diriwayatkan oleh Asma binti Umais, isterinya. Sebab dikatakan bila Nabi SAW dalam satu peperangannya tidur di atas paha Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak mahu sedarkan Nabi SAW kan, sebab dia Nabi rehat. Bila begitu, sampai matahari terbenam, tak sempat sembahyang asar. Bila Nabi sedar, Nabi SAW kata, ini sudah lewat, sudah sembahyang asar. Belum lagi. Maka Nabi SAW doakan supaya matahari itu naik semula. Naik semula matahari. Seketika. Lepas tu dia sembahyang asar lah, kira-kira. Lepas tu jatuh. Ini semua karut. Kalau naik semula mesti ramai yang dapat melihatnya, yang nampak. Mesti ramai. Ini isteri dia seorang saja. Dan untuk kita nak tanya dari segi dirayahnya, untuk apa matahari itu dinaikkan semula? Untuk apa? Untuk salat. Untuk nak mengatakan Sayyidina Ali ini tidak sembahyang qada, sembahyang tunai dalam waktu. Sudah habis waktunya. Bila sudah jatuh, naik semula pun sudah habis dah. Itu dari segi dirayah kita tak boleh terima perkara yang sama. Kalau ini perkara yang semua orang boleh nampak, tiba-tiba satu orang saja, tak mungkin perkara yang sama ini. Ini ajaran Islam ni kita terima dengan jelas. Tak boleh kita terima dengan begitu-begitu saja. Tak boleh. Muka surat 10, riwayat-riwayat tentang Nabi mandi di dalam bilik mandi air panas dan melumurkan kapur untuk menghilangkan bulu-bulu di tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu pun sahih. Bukan bermakna tak boleh guna naurah, sejenis bedak ataupun apa-apalah kita kata untuk menghilangkan bulu, bukan makna tak boleh. Cuma kalau kata Nabi ada guna, itu tak boleh. Itu tak ada. Sahabat ada guna. Tidak bermakna kalau kata Nabi tak buat tu makna tak boleh. Dah. Cuma kalau kata Nabi SAW guna hak ni, masuk dalam bilik mandi air panas, waktu pun tak ada. Sahabat tak ada. Buat mari sebanyak mana pun, kalau kita tahu kaedah ni, tolak ke tepi. Hadis-hadis yang menyebutkan bulan-bulan atau hari-hari tertentu seperti hari Selasa atau hari Rabu dan lain-lain sebagai bulan atau hari nahas adalah falsu semuanya. Hari ni nahas, hari ni tuah. Tu hak tuah nahas itu bukan kita. Hak tu Syiah pakai hak tu. Bulan ni nahas, hari ni nahas. Tak ada, kita tak ada. Semua molek belaka. Bulan Safar al-Khair. Misalnya hari Rabu adalah hari nahas berterusan. Betul. Lepas pada tu, sesiapa membawa berita gembira kepadaku tentang habisnya bulan Safar, akan kuberikan berita gembira kepadanya untuk memasuki syurga. Kalau orang tulis ayat Nabi ya, habis bulan Safar, dia akan lagu tu. Tak ada. Bulan Safar agak orang kita, pak ni kuang kata. Takut nak buat, bukan ni. Nabi SAW nikah dengan Safiyah bulan Safar. Tak ada apa. Nikah dengan orang tu dia tak cara apa bulan-bulan ni. Kita duk kata, tak boleh lah garai tengah malam lah, sesak lah. Nah. Bui garai, jual garai tengah malam tak boleh. Nah. Macam-macam lah fahamannya. Orang lain duk kaya raya, siap malam buat kerja tak ada satu pun.
Kita partai banyak. Tak kaya-kaya pun. Nah. Tak kaya-kaya pun. Partai jangan kira lah nak kaya. Nah. Riwayat-riwayat yang menyebutkan sembahyang sunat dengan kaifiat tertentu pada setiap hari dalam seminggu juga palsu. Misalnya, ini contohnya, kita terjemah. Sesiapa sembahyang pada malam Sabtu 4 rakaat. Pada setiap rakaat dia baca Fatihatul Kitab sekali dan Qul Huwallahu 25 kali. Allah SWT haramkan jasadnya ke atas neraka. Maudhu'. Ni maudhu'. Ni kitab hadis maudhu'. Sesiapa sembahyang pada hari Sabtu pada waktu duha 4 rakaat, dia baca pada setiap rakaat tu Fatihatul Kitab dan Qul Huwallah 15 kali. Allah SWT bagi dengan setiap rakaat dia tu satu mahligai daripada syurga, yang bertatahkan permata dan yakut. Banyaklah. Sesiapa sembahyang malam Ahad 4 rakaat, dia baca pada setiap rakaat tu Fatihah dan 15 kali Qul Huwallah. Allah SWT bagi pada hari kiamat nanti pahala seperti orang yang baca Quran 10 kali. Mudah. Ini maudhu' belakang. Riwayat-riwayat yang menyebutkan dengan jelas tentang abad seperti abad ke-14 atau ke-15 dan lain-lain di mana akan berlakunya hari kiamat adalah palsu semuanya. Riwayat-riwayat yang menyatakan tentang kelebihan sembahyang tertentu seperti sembahyang raghaib pada bulan Rajab juga palsu. Hadis-hadis yang menyebutkan secara terperinci kelebihan setiap surah di dalam Al-Quran, kebanyakannya adalah maudhu'. Yang sahih hanyalah seperti berikut. Hak ni saja. Hak lain maudhu'. Tersedut ayat lah baca hak ni surah Waqiah, tak sesak dah. Datuk saya dulu pernah, dia kata awal, kata dia, bapa tu tu ayah ni baca hak ni lama dah, kata dia. Mula kaya, kata dia, kau sesak. Mula dia ayatlah rumah tu hak kita, rumah tu hak kita ni. Jadi jual habis. Apa kata dia? Masa tu kita tidak ngaji hadis lagi. Tak tahu lah. Rupanya karu belaka tu. Kesian orang tua duduk pakar tu. Duduk percayalah. Lepas tu tak jadi lama-lama dia akan akibat dia buruk tu. Dia akan kata, oh Nabi ni tak betul lah. Dia akan jadi gitu. Padahal benda tu tak ada dek pun. Kita menyalahkan Nabi pula. Apa? Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Itu hadisnya. Bermaksud sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan apa-apa selama-lamanya. Tak akan apa-apa. Dia jadi kaya.
kesian kita kepada masyarakat kita. Disebarkan benda-benda macam ni, dia ingat dah hadis apa lagi, buatlah, amallah. Padahalnya ia tidak sahih. Nanti kita tengok kitab-kitab ni besar-besar, kitab-kitab hebat-hebat, imam-imam besar lah juga ada. Jangan kita terpedaya. Hadis Fatihatul Kitab tentang surah Fatihah. Wa annahu lam yanzil fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur mithluha. Tidak pernah diturunkan seumpamanya, baik di dalam Taurat, baik di dalam Injil ataupun dalam Zabur. Tidak ada seumpamanya. Itu sahih. Hadis Al-Baqarah dan Ali Imran adalah Az-Zahrawan. Nabi SAW kata begitu. Dua surah yang gilang gemilang. Disebut begitu. Ini sahih. Ayat kursi adalah penghulu ayat-ayat Al-Quran. Ada. Itu betul. Keempat, dua ayat di akhir surah Al-Baqarah memadai untuk keselamatan pembacanya pada sesuatu malam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah, dan seterusnya. Dua ayat akhir surah Baqarah. Yang kelima, syaitan tidak akan menghampiri rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Itu boleh terima, boleh amal. Amal lah yang sahih. Amal lah yang sahih. Yang keenam, orang yang membaca 10 ayat di permulaan surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Itu sahih. Pakai, nak pakai tak apa. Yang ini. Yang ketujuh, Qul huwallahu ahad, menyamai sepertiga Al-Quran. Ta'dilu thuluthal Quran, menyamai 1/3 Al-Quran. Itu betul dan sahih. Kalau kita tak ada apa-apa, tak ada kerja, tak ada apa pun, kita nak susah nak ingat yang lain ingat, ini baca ini 1/3 Al-Quran. Cuma kena faham apa makna 1/3 Al-Quran. Mana baca 3 kali seperti baca semua Quran. Zahirnya nampak begitulah. Kalau 1/3, 2 bahagian lagi, 2 kali baca lagi, penuhlah gitu. Itu kita fahamlah. Kena faham. Yang ke-8, Al-Mu'awwidhatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah pelindung terbaik untuk orang yang mahukan perlindungan. Kalau nakkan perlindungan Allah, tak ada yang lebih baik daripada ini. Ini adalah yang terbaik. Perlindungan daripada gangguan apa-apa pun, makhluk halus ke apa ke, Nabi SAW sudah kata ini adalah yang terbaik. Bacalah yang itu. Yang ke-9, idza zulzilat, menyamai separuh Al-Quran.
Yang ke-10, Qul ya ayyuhal kafirun, menyamai seperempat Al-Quran. Kita tidak nak bincang dari sudut makna dia tu, itu biar dulu. Nak tengok dari sudut ni. Yang ke-11, Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk, maksudnya ialah penyelamat daripada azab kubur. Enam hadis-hadis menyatakan kelebihan minyak ada juga. Minyak itu, minyak ini ada kelebihannya. Seperti kelebihan minyak banafsaj daripada sekalian minyak yang lain, seperti kelebihan aku daripada sekalian makhluk. Ini dikatakan hadis juga. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilat menziarahi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun yang sahih. Ia sama ada dhaif atau maudhu' sahaja. Paling tinggi pun dhaif. Engkau mau benar orang ada pergi, maka pergi ziarah lah. Pasal kelebihan. Nak pergi ziarah tu boleh dengan i'tiqad kelebihan. Ada kelebihan? Tak ada. Tak boleh buat i'tiqad. Kalau hak dhaif, mana nak boleh nak i'tiqad? Nak percaya lagu tu. Percaya ni i'tiqad. I'tiqad ni hadis dhaif tak boleh. Apa lagi kalau hadis maudhu'? Gitu. Tak boleh yakin ni Nabi kata. Tak boleh. Kalau hadis dhaif jiddan. Tak boleh. Misalnya ni, dia sebut ni, beberapa makna dia, sesiapa menziarahi kuburku, pastilah dia mendapat syafaatku. Tak boleh pakai. Sesiapa yang menziarahiku dalam keadaan tidak ada hajatnya yang lain selain daripada menziarahiku, nescaya aku pasti akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, sesiapa mengerjakan haji lalu dia menziarahi kuburku setelah kematianku, maka dia seperti orang yang menziarahiku semasa hayatku. Yang keempat, sesiapa menziarahi kuburku selepas kematianku, dia seperti menziarahiku semasa hayatku. Ini semua tak boleh pakai lah. Riwayat-riwayat yang mengandungi celaan terhadap mana-mana bangsa atau kaum seperti bangsa Sudan, Habsyah dan lain-lain adalah palsu semuanya. Antara contohnya ialah hindarilah orang-orang negro, kerana mereka adalah kejadian yang jelek. Riwayat daripada Ibnu Abbas pernah berkata, pernah ketika melihat makanan, Nabi SAW bertanya, makanan siapa ini? Maka Abbas, ayah kepada Ibnu Abbas, menceritakan dengan katanya, wahai Rasulullah, saya sediakan makanan dan pakaian ini untuk orang-orang Habsyah. Lantas baginda bersabda, Pak Cik, jangan Pak Cik lakukan begitu, kerana orang-orang Habsyah ni, kalau mereka lapar, mereka akan mencuri, dan kalau mereka kenyang pula, mereka akan berzina. Mana teruk benar lah Pak Habsyah. Benar.
Tak ada. Karut. Tak kira lah, ini contoh. Kalau kata bangsa apa-apa pun, tak ada satu pun. Islam ni mari untuk menyelamatkan semua bangsa, bukan untuk menghina mana-mana bangsa. Tak ada. Hadis-hadis yang memuji atau mencela orang-orang yang dikasih atau papok atau kontot adalah maudhu' semuanya. Tak sah lah. Tak ada. Tak ada kelebihan, tak ada kekurangan, tak ada. Apa ni kekurangan tu adalah kira dari segi zahir lah, gitulah. Kekurangan di sisi Allah tak ada. Ada. Kekurangan dari segi dunia ni ialah mungkinlah ada. Dan muka tak boleh anak kau gapo kau, kita kata tu bab lain tu. Tapi kekurangan di sisi Allah kerana tu tak ada. Kalau ada hadis karut semuanya. Ni hadisnya. Hadisnya lah. Hadis maudhu' ni. Jika Allah mengetahui ada kebaikan pada orang-orang yang dikasih, niscaya dikeluarkannya dari sulbi-sulbi mereka zuriat yang menyembah Allah. Tetapi Allah telah pun mengetahui bahawa tidak ada sebarang kebaikan pada mereka. Kerana itu dia menjadikan mereka papok. Yang ketiga, hadis-hadis yang mengandungi celaan terhadap anak-anak atau generasi kemudian, seperti dapat dilihat di dalam hadis-hadis di bawah ini. Iaitu maksudnya, andai kata seseorang memelihara anak anjing selepas tahun 160 Hijrah, maka itu terlebih baik baginya daripada memelihara anak kandungnya sendiri. Apalah. Tengok. Dia nak suruh gapo ni? Dia nak suruh orang Islam tak nikah. Bila tak nikah biar ramah hak kafir, hak jahat. Senanglah. Itulah maksudnya. Kalau tidak maksudkan dia, Nabi SAW kata lagu lain, suruh menikah. Suruh menikah. Fa inni mubahum bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi suruh menikah, suruh banyak anak. Kita kalau pakai ni, lagu mana? Lepas pada tu soal lagi, Allah tidak memerlukan anak yang dilahirkan selepas tahun 900 Hijrah. Inilah kerja Adam ni. Ke-38 hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan permata-permata tertentu. Ni puak-puak mata ni, puak-puak jual mata. Seperti permata akik dan lain-lain. Dan kegunaan dan khasiatnya. Kalau ada sebut. Maksudnya, pakailah cincin dengan permata zabarjad kerana ia mudah. Tiada sebarang kesukaran padanya. Lagi tu, pakailah cincin dengan permata zamrud kerana ia menjauhkan kefakiran. Mana tak sesak kalau pakai zamrud. Kau belakang lah ni. Tak ada sarabu. Hak akik pun ada, cuma kita tak sebut lah. Rekah. Banyak pun sarabu tak ada. Tak ada betul. Karut semua. Semua tak ada. Hak jenis mata tak ada. Tak saudara ayat lah. Sebab tu kalau kita tahu kaedah ni kan, ada, tolak saya. Tahu kaedah ni. Tak payah tengok sana, tak payah tengok perawi. Perawi tu kerja orang lain. Padahal ni je sebenarnya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang peperangan Badar, peperangan dengan golongan jin. Seperti Sayyidina Ali telah berperang dengan jin dalam telaga di Badar.
Tak ada. Hak ni panjang ni cerita ni, dongeng macam-macam ni. Panjang ni, satu butir buk ni. Sebutir buk ni. Cerita ni, bukan main ni. Hadis-hadis tentang kelebihan bunga. Ni kena ingatlah. Kalau ada yang macam ni, satu pun tak ada. Jangan pakai. Supaya mudah saja. Dia mari kita tolak. Sia-sia saja usaha dia. Kalau kita terima, dia suka. Syaitan suka. Satu pun kita terima. Ni kalau kita tahu kaedah, pasal bunga, kelebihannya tak ada satu. Memang bunga tu ada kelebihannya. Tetapi hadis Nabi SAW menyebutkan kelebihannya, tak ada. Bunga tu wangi, ya betul. Adalah kelebihannya. Ni kelebihannya, baunya macam ni. Kelebihannya, baunya macam ni. Kelebihan di sisi kita lah. Begitu saja. Kelebihan daripada Rasulullah SAW nak kata, tak ada. Apa lagi nak dikatakan bunga ni jadi daripada ni, bunga ni daripada ni. Khurafat semua. Misalnya dikatakan bunga ros, bunga mawar itu dijadikan daripada peluh Nabi SAW. Itulah yang adanya. Ataupun peluh burak. Nawawi berkata la yasih. Hafiz Ibn Hajar berkata maudhu'. Semua ulama kita sudah jelaskan perkara ni. Kalau berjumpa mana-mana riwayat sebutkan tentang kelebihan bunga, jangan pakai. Satu pun tak ada yang sahih. Maudhu' semuanya. Itu kaedah. Kaedah ni dirayah. Hadis-hadis yang memuji kehidupan membujang, yang menggalakkan supaya tidak kahwin, tak ada. Bahkan dalam Quran, dalam hadis, semua menggalakkan supaya kahwin. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jangan fikir kalau miskin kita tak boleh lagi. Allah SWT kata dah, kalau kamu fakir, Allah SWT akan mengkayakan kamu dengan berkahwin itu. Sedangkan dia kata dalam hadis ini, sebaik-baik kamu pada kurun yang kedua. Kurun yang kedua lagi, maknanya ini direkaan pada masa itulah. Kullu khafifil had alladhi la ahla lahu wala walad. Yang sebaik-baiknya yang tidak ada anak pinak. Itu sebaik-baik selepas pada tahun 200 Hijrah. Biar orang Islam ni pupus, biar orang kafir terus naik. Begitu, terus ramai. Begitulah. Lagi riwayat lagi, apabila Allah kasih kepada seseorang itu, dia mengambilnya untuk dirinya, dia tidak menyibukkannya dengan isteri dan anak pinak. Maudhu'. Kalau ada yang macam ni, tak boleh pakai. Sebab bercanggah. Kita nak lebih macam mana? Nabi SAW tu pun berkahwin. Tidak kata nak merapatkan diri dengan Allah SWT ni, mana kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara seumpama itu. Tidak ada dalam Islam. Itu cara agama lain. Warahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah itu, cara kepaderian itu yang mereka ada-adakan, bukan kita. Ini riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan nama orang yang bernama Muhammad dan Ahmad. Tidak ada satu pun yang sahih. Tidak masuk neraka misalnya. Orang yang bernama Muhammad dan Ahmad ni tak masuk neraka. Jangan pakai tu. Nak bubuh nama Muhammad,
nak bagi nama Muhammad, Ahmad, bagus, tak apa. Tapi jangan kata Nabi ada kata apa-apa. Jangan kata. Kalau kata, dosa besar. Kalau mengikut Imamul Haramain, sebarkan hadis ni, kalau tidak dengan maksud kita nak mengajar, nak bagi tahu, nak sebarkan supaya orang pakai, jadi kafir. Jadi kafir, kena mengucap semula. Bukan main-main. Hadis-hadis ni. Ini ada hadis ni. Hadapkan dua orang hamba di hadapan Allah. Lalu Allah memerintahkan supaya dua orang ini dibawa ke syurga. Mereka pun berkata, Tuhan, kami tidak layak pergi ke syurga kerana kami tidak pernah melakukan apa-apa amalan baik yang perlu, yang dapat syurga ni, yang apa ni, tujazina, yang engkau akan balas kami dengan memberikan syurga. Tak ada kami melakukan amalan seumpama itu. Allah pun kata, abdi adkhila al-jannah, masuk kamu ke dalam syurga, kerana aku telah bersumpah atas namaku untuk tidak memasukkan ke dalam neraka orang yang namanya Ahmad dan Muhammad. Kalau ada mana-mana hadis yang seumpama inilah, tidak yang ni pun yang lain, tak ada. Mesti diingat. Ucapan-ucapan yang lucu kalau dikatakan Nabi SAW ini pernah mengatakan begitu, kerana kedangkalannya, kerana ceteknya. Misalnya Nabi SAW dikatakan bersabda, an-nazar ila al-wajhil jamil ibadah. Tengok kepada orang yang cantik itu ibadat. Bahaya ni. Bahaya. An-nazar ila al-khudrah yazidu fil basar, wan-nazar ila al-mar'ati al-hasna yazidu fil basar. Jadi mencerahkan mata kalau tengok perempuan yang cantik. Ini adakah Nabi nak bercakap macam ni? Lagi, inna Allah tahhara qauman min adh-dhunub bis-sal'ah fi ru'usihim wa inna 'aliyan la awwaluhum. Allah SWT membersihkan dosa sekumpulan orang dengan sebab kepalanya botak. Dengan sebab botak kepalanya. Dan yang mula-mula sekali termasuk dalam kumpulan ini ialah Ali. Tengok macam-macam rekaan ni. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan mana-mana tempat selain Mekah dan Madinah adalah palsu. Kalau ada pun sekali lagi Masjidil Aqsa. Seperti kelebihan Qazwin, Asqalan, Qairawan dan lain-lain lagi. Ini tak boleh pakai. 2-3 tempat tu je kalau ada. Itu sahih.